Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Encik Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam Singapura, merangkap Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan. Yang saya muliakan, yang saya kasihi Sahibus Samaha Mufti Al-Fadil Syekh Hafifuddin Al-Jailani, barakallahu fikum. Barisan pengurusi masjid, MMB masjid, asatizah sekalian, pegawai dan sukarelawan masjid, para jemaah hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada hari yang berbahagia ini, pada bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini para jemaah, untuk sama-sama kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melantunkan selawat ke atas junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirnya kita dalam majlis zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia merupakan satu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk ahli keluarga kita, sehingga dia memilih kita para jemaah untuk memakmurkan majlis-majlis zikrullah, majlis mengenang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang menghadirkan diri dalam majlis yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat dan pengampunannya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkatan. Dan yang sabdakan ini adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi SAW bersabda, apabila hamba Allah ini esok, apabila dia pulang ataupun dia bangun daripada majlis zikrullah, maka malaikat berkata kepadanya, kumu maghfuran lakum, bangunlah kamu dalam hal keadaan dosa kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita istiqamah para jemaah, agar dapat kita menghadirkan terus diri kita dalam majlis-majlis yang ingat kepada Allah, majlis yang mengenang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga ke akhir hayat kita insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jemaah, kita sekarang ini berada pada bulan yang begitu mulia, bulan Rabiul Awal, bulan yang mana padanya kita mengenang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengarkan bacaan lantunan qasidah-qasidah yang indah tadi memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dipuji oleh individu, oleh insan lain, telah mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan kamu. Allah Subhanahu wa taala meninggikan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu faham tak apakah maksud wa rafa'na laka dzikrak, bagaimana Allah meninggikan sebutan kamu? Maka Nabi menjawab, Allah yang lebih mengetahui. Maka malaikat Jibril menjawab, tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebut di sisinya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa sahaja para jemaah yang sering menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering berselawat dekat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat kemuliaan tersebut. Kerana Nabi bersabda dalam sebuah hadis, aqrabukum minni manzilan, yang paling dekat tempatnya di sisi aku di antara kamu adalah siapa para jemaah? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, adalah aktsarukum alayya salatan, yang lebih banyak berselawat dekat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah selawat kita ke atas Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ingin agar mendapat tempat yang special, tempat yang khusus dekat dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah, di antaranya adalah dengan memperbanyakkan selawat dekat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, tujuan kita menyambut Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengenang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk memupuk rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk menghayati semula bagaimana hubungan kita, our relationship, hubungan kita dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Adakah masih lagi terasa rindu ini dalam diri? Rindu terhadap Nabi, cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan para jemaah rahimakumullah, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebahagian di antara iman. Sebab tu Syekh Nuruddin Itar, seorang ulama Syria rahimahullah, beliau menulis kitab tajuknya Hubbun Nabi Minal Iman. Cinta kepada Nabi itu sebahagian di antara iman. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi menyebut tentang 3 keadaan, 3 situasi di mana seseorang itu para jemaah dapat merasakan kemanisan iman. Dapat merasakan kemanisan iman. Antaranya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Untuk dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala perkara. Maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini para jemaah sebahagian di antara iman. Kita lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu lebih kami cintai daripada harta kami, daripada anak-anak kami, daripada ayah dan ibu kami, dan bahkan lebih kami cintai daripada air yang sejuk ketika hari kepanasan." Maka Sayyidina Ali kata, Nabi lebih kami cintai daripada segala perkara. Subhanallah. Cinta kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebahagian di antara iman para jemaah. Nabi satu ketika pulang daripada musafir melalui gunung Uhud, lalu Nabi bersabda, "Hadza Uhud, jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Ini gunung Uhud, dan kita kalau pergi ke umrah, kita pergi ke haji, kita nampak gunung Uhud itu berapa kilometer luasnya, gunung berwarna merah. Nabi berkata, itu gunung Uhud, satu gunung yang mencintai kami dan kami cinta kepadanya. Subhanallah. Gunung yang mana secara hakikatnya, secara zahirnya tidak ada roh, tidak ada nyawa, tapi cintakan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seorang insan para jemaah yang Allah kurniakan kepadanya nyawa, Allah kurniakan kepadanya roh, tapi dekat dalam hati tak pernah ada rasa cinta kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu persoalan yang perlu untuk dia jawab. Maka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini para jemaah perlu untuk kita pupuk dalam diri kita. Kita pupuk dalam ahli keluarga kita. Kerana cinta kepada Nabi maknanya apa? Kita menzahirkan ajaran Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan that's normal, that's logical. Orang yang cintakan seseorang, dia akan menuruti orang tersebut. Betul tak betul? That is normal. Seorang anak muda dia suka seorang influencer sebagai contoh. Maka apa dia buat? Dia akan ikut cara influencer tersebut. Dia akan follow mungkin dekat social media. Influencer ni makan dekat mana, restoran mana. Dia pun kalau boleh sibuk-sibuk nak pergi makan. Walaupun wallahualam mungkin tak sedap, walaupun harganya mahal. Tapi dia akan cuba untuk mengikuti cara influencer tersebut. Sewaktu World Cup baru-baru ni, Masya Allah, saya solat subuh dekat satu masjid. Nampak ramai yang solat subuh tu, ada pakai baju jersey Messi, Ronaldo, banyak sebenarnya international player solat subuh kat masjid. Semua pakai baju jersey. Sedangkan kemungkinan kaki bangku tak ada yang main bola. Tapi dalam hati dia ada rasa cinta, rasa suka kepada pemain bola sepak tu. That is normal. Kita sukakan seseorang, kita nak mencontohi dia. Maka orang mukmin yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan dia. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi tidak suka. Ini dia maksud cinta kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam para jemaah. Kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hadir diri kita dalam majlis-majlis selawat ini, kita berdoa agar Allah kurniakan kepada kita rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita nak pelajari tentang diri Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Sayyidina Rasul, dan di antara kemuliaan yang begitu tinggi yang Allah kurniakan kepada Nabi ini para jemaah adalah sifat rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu untuk umat fahami, hayati, teladani dan benar-benar mempraktikkan dalam kehidupan.
Bagaimana Nabi SAW ini menyintai seluruh umat Nabi SAW. Firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami mengutus engkau ya Muhammad sebagai rahmat buat sekalian alam. Nabi sebagai rahmat buat sekalian alam. Dalam sebuah ayat suci Al-Quran surah At-Taubah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kamu seorang rasul daripada diri kamu juga, daripada golongan insan juga. Azizun alaihi ma anittum. Terasa berat olehnya apa yang kamu tanggung. Harisun alaikum. Nabi ini para jemaah amat risau, amat menginginkan kebaikan untuk kita. Ada seorang ulama tafsir, dia menafsirkan perkataan haris. Nabi SAW amat sayang, amat kisah terhadap umat. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang yang beriman itu para jemaah, Nabi ini amat penyayang lagi, amat ada sifat rahmat Nabi terhadap orang yang beriman. Ini satu aspek yang perlu untuk kita perhati. Ya, ini rahmat Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bagaimana rahmat Nabi bukan sahaja terhadap orang yang beriman para jemaah, tapi terhadap semua insan, hatta mereka yang tidak beriman juga. Kita perhatikan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kisah di Taif para jemaah yang Nabi inginkan keimanan buat Taif, tapi yang mereka balas dengan cacian, dengan lemparan batu, dengan ludah-ludahan dan sebagainya. Tatkala malaikat datang meminta izin kepada Rasul, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan kami untuk menghempapkan dua gunung ini ke atas kota Taif. Tapi jawaban Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, insan rahmat para jemaah, adalah sekiranya mereka tidak beriman, aku mengharapkan keturunan mereka esoknya beriman. Subhanallah. Kita perhatikan dalam kisah sirah Nabi SAW bagaimana sewaktu peperangan Uhud, walaupun bahu Nabi cedera, walaupun pipi Nabi berdarahan, walaupun gigi geraham Nabi SAW patah, seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, ud'u alaihim, ya Rasul, kau doakan ke atas Quraisy ini. Nabi angkat kedua tangan, Nabi bersabda, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, engkau beri hidayah kepada kaum aku kerana mereka tidak tahu. They don't know. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan laksanakan perkara sedemikian rupa. Itu rahmat Nabi SAW. Rahmat yang luar biasa. Kita nak menceritakan tentang rahmat Nabi terhadap orang beriman para jemaah. Masya Allah, jangan dibicarakan lagi. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah dikatakan, aku pernah menyaksikan Nabi ini solat sampai menangis terisak-isak, sampai bertitisan air mata Nabi SAW dekat pangkuan Nabi, membasahi janggut Nabi. Maka Aisyah berkata, ya Rasul, kenapa engkau buat sedemikian rupa? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa kamu yang telah lalu dan Nabi tidak buat dosa pun. Allah telah mengampunkan dosa yang telah lalu. Maka jawapan Nabi adalah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, adakah tidak boleh aku ini menjadi seorang hamba Allah yang bersyukur? Maka Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasul, engkau doakanlah untuk aku. Maka Nabi mendoa, Allahumma ghafir li Aisyah. Ya Allah, engkau ampunkan bagi Aisyah ma taqaddama min dhanbiha, apa yang terdahulu daripada dosanya, apa yang akan datang, ma asarrat wa ma a'lanat, apa dosa yang beliau sembunyikan, apa dosa yang beliau zahirkan. Maka Aisyah gembira. Siapa yang tak gembira? Dapat doa sedemikian rupa, luar biasa doa itu. Maka Aisyah bergembira. Dalam sebuah riwayat Aisyah ini sampai tergolek kerana gembira, happy sangat. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kamu gembira dapat doa ni? Maka Aisyah kata, siapa tak gembira ya Rasul dapat doa sedemikian rupa? Maka Nabi menjawab, ia merupakan doa aku untuk umat aku di penghujung setiap solat. Dalam sebuah riwayat. Riwayat yang kedua, ia merupakan doa aku bagi umat aku pada setiap malam. Maknanya pada setiap malam para jemaah, Nabi SAW mendoakan untuk umat Nabi. Nabi doakan untuk kita. Nabi doakan untuk umat yang ada di hadapan Nabi, umat yang bakal datang hingga ke akhir zaman. Itu rahmat Sayyidina Rasul SAW terhadap insan. Maka adakah boleh para jemaah seorang umat yang memahami benar-benar rahmat, maksud rahmat Nabi ini, dalam hati dia ada hasad, dengki sesama
kawan dia, sesama ahli keluarga dia, sesama teman lain, hatta sesama jiran tetangga yang Islam ataupun bukan Islam. Mana ada ruang dekat dalam hati ini untuk ada rasa dendam, untuk tidak ingin bersatu, untuk berpecah belah, untuk hasad dengki dan sebagainya. Sebab itu penting untuk umat di akhir zaman ini benar-benar menghayati maksud rahmat Nabi SAW dan dipraktikkan ajaran ini, akhlak ini, nilai ini dalam kehidupan seharian. Kerana bersatu bagi seorang umat itu merupakan satu tuntutan agama. Itu merupakan satu tuntutan agama. Ini yang perlu insya-Allah untuk kita hayati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kefahaman. Semoga dengan hadirnya kita dalam majlis-majlis Maulid ini, para jemaah, Allah Subhanahu wa taala bakal mengurniakan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan kepada kita rasa dekat kepada Nabi, rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih jauh daripada panduan Nabi, daripada ajaran Nabi, kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya hidayah, Allah kurniakan kepadanya taufik supaya dapat dirasa kemanisan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.